Terus banyak yang kat bawah tu dah susah, cukup susah dengan 2 tahun dikurung oleh beberapa lockdown negara. Menjanjikan bahawa tidak ada paksaan dalam pengambilan vaksin. Tetapi hari ini sudah seolah-olah macam diwajibkan. Dan Khairi sendiri mengakui bahawa dia telah mengarahkan majikan-majikan untuk meminta supaya hanya pekerja yang fully vaccinated yang dibenarkan untuk bekerja. Dan rata-rata orang yang tidak divaksinasi ni, mereka ni banyak dah dibuang kerja. Itu tak apa lagi. Tetapi hari ni, setelah booster dos yang pertama, maknanya shot yang ketiga, kaki tangan awam, kaki tangan kesihatan, frontliners kita pun banyak yang beritahu kali pertama dia orang ada simptom-simptom sikit, demam dan sebagainya. Kali kedua pun okey lagi, tapi kali ketiga ni semua ada kesan. Rata-ratanya ada setidak-tidaknya demam. Juangkan supaya booster shot yang kedua ataupun suntikan yang keempat ni tidak diwajibkan. Maknanya frontliners kita pun dah mula marah, lebih-lebih lagi marah bila mana mereka dipaksa untuk mengambil vaksin ni. Tetapi tiba-tiba kantoi bila sijil vaksin YB Khairi Jamaluddin sendiri, kalau kita periksa dengan laman website MySejahtera, kita dapati bahawa dia punya vaksinasi yang pertama pun, walaupun dia ada ambil gambar dengan plekat mengatakan dia sudah divaksinasi, tapi bila cek memang sedang dalam proses. Ini satu kesilapan dia lah, sepatutnya dia update benda ni. Kalau dia betul dia ambil ke, dia letak placebo dekat badan dia ke, kan? Kita tak tahu. Tetapi yang peliknya, dia kata dia booster dose dia ambil pada September, tak ada tarikh. Bukan setakat tak ada tarikh, tetapi booster dose sebenarnya bermula pada 16 Oktober. Macam mana dia punya booster dose 16 September? Dan semalam dah sampai ke booster dose yang keempat pula. So, saya dah cakap awal lagi, bila dia paksa, dia wajibkan orang ambil vaksin ni, dalam keadaan vaksin ni ialah vaksin yang kata orang ni cubaan, ianya akan membuka laluan untuk satu lagi industri, industri menjual sijil palsu. Dan saya terkejutlah bila Khairi Jamaluddin sendiri melanggar sijil ni. Jadi saya haraplah pihak UMNO dapat setidak-tidaknya membela nasib rakyat dalam isu ni. Saya rasa kesian ramai yang hilang kerja. Semua dah sengsara, dan sekarang ni dalam keadaan kita minta air sinar, air citra pun tak dapat. Ramai yang terkesan, Dato' Sri. Bukan hanya yang banjir saja, yang hilang kerja akibat daripada vaksinasi wajib ni pun turut terkesan. Sikit Dato' Sri, baru ni kita jumpa Datuk Husamuddin. Dia pun terkena vaksin, terkena COVID. Bila dia pergi ke hospital, dia pergi ke SJMC, Subang Jaya Medical Center. Dia kata, doktor tu, dia dah teruk, dia minta nak pakai ivermectin. Doktor dah kata kat dia, kalau you nak pakai ivermectin, you keluar daripada hospital sekarang dia. Jadi pelik lah, ni nak menyelamatkan orang. Orang nak menyelamatkan orang ni patutnya buat apa saja. Dan pergi pun dia boleh makan ubat. Yang sekarang ni ada saya ingat puluhan orang di MyApps ni, kawan-kawan pun dah call, tak bagi ubat, lepas tu tahan. Jadi pelik lah, dia macam nak ada satu regimentation yang luar biasa, yang menekan. Apa perlu tekan? Apa perlu ugut saya nak pergi setiap rumah? Saya rasa tak perlu. Patut dia menyenangkan rakyat, dia nak menyusahkan rakyat. Pasal rakyat mengambil kata-kata Tan Sri Muhyiddin. Dia kata dulu, kita ingat dia, Khairi dah janji, dia kata bukan mandatory. Tapi Tan Sri sendiri kata, you ambil 2 dos, you boleh ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Lepas tu dah ambil pun tak boleh juga, nak kena 3 dos pula. Jadi dah datang 4 dos pula sekarang ni. Jadi sampai bila esok nanti kamu temuh? Kalau saya cadangkan kita buat macam tanda, satu vaksin, satu tanda. Jadi bolehlah bertanda-tanda kita ni. Jadi itulah kita rasa benda ini pelik lah. Dan sebenarnya swab test ni, Datuk Seri, swab test saya yakin Datuk Seri pun memang dah kena, terpaksa kena lah.
dia sebenarnya CDC telah batalkan penggunaannya 31st of December. Tak boleh pakai lagi dah. PCR test ni. Tapi kita tak ada apa pun, elok je pakai. Dan bukan setakat tu saja. Kalau PCR test ni, you test apa pun boleh. You nak increasekan dia punya city cycle tu saja. City value tu dia ditambah. Dia besarkan lagi, memang ada lah penyelidikan pun ada. Jadi kita rasa dia manipulasi yang luar biasa. Bukan setakat itu saja, dan dalam test tu pun dia ada ethylene oxide yang cancerous. Dia kita inilah, ada yang VIP pun yang kita kenal dah mula ada kanser, dia trigger off. Jadi itulah kita ni merayu untuk rakyat dilindungi lah. Pasal kalau dia jadi juga, kita jadi huru-hara. Dato' Seri, satu lagi daripada Dato' Seri. Kata bagi penggunaan pada kanak-kanak memang tak lengkap. Data bagi penggunaan bagi wanita yang hamil, mengandung, menyusut memang tak ada. Tapi semua sekarang dipaksa. Dan sudah kita mulakan suntikan di Sarawak pada kanak-kanak 5 tahun sudah mula. Ya. Jadi ini memang tak ada basis. Di Amerika pun memang tak ada basis lagi. Kita dah lebih maju daripada Amerika. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera pada Datuk Nazim Johan dan kepimpinan NGO terutamanya PPM. Saya menerima memorandum yang dikemukakan oleh NGO ini bagi memastikan pembelaan dilakukan terhadap rakyat, oleh kerana persepsi bahawa Perdana Menteri datangnya daripada UMNO, maka tanggapan bahawa UMNO adalah kerajaan yang mendukung semua saranan-saranan termasuk Akta 342 ini, yang semua kita ketahui bahawa bacaan kali pertama dan kedua telah dilakukan di sidang parlimen yang lalu. Tetapi ianya ditangguhkan disebabkan adanya protes-protes yang datang bukan hanya daripada ahli-ahli parlimen yang tertentu, tetapi daripada NGO dan juga daripada netizen. Untuk itu, UMNO sebagai parti yang perhatian terhadap isu-isu rakyat tentunya menerima dengan baik memorandum ini. InsyaAllah UMNO bukan hanya mengkaji dan bukan hanya meneliti semua isi kandungan, the content of this memorandum, tetapi tentunya keperhatian rakyat harus dibela. Tentu ada sebab yang besar kenapa NGO sanggup datang bertemu dengan saya. Perkara pertama, pastinya mereka mengharapkan kepada UMNO untuk juga membela sama dengan apa yang dibela oleh kepimpinan NGO ini. Perkara yang kedua, mungkin diharapkan oleh kerana Perdana Menteri itu datang daripada UMNO, maka Presiden UMNO lah yang akan menyampaikan perkara ini kepada kerajaan melalui Perdana Menteri. Yang ketiga, NGO tentunya telah hampir putus harapan. Melalui saluran-saluran yang tidak perlu pun saluran politik. Maka ini merupakan salah satu saluran terakhir untuk kami tengahkan, dan kita mahu mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Bagi saya, apabila pandemik ini telah bertukar kepada endemik,
Tentunya ada kaedah-kaedah tertentu yang harus dilakukan, bukan dengan pendekatan mengugut ataupun menekan. Tentu ada kaedah-kaedah lain yang boleh dibuat melalui saluran komunikasi, melalui engagement, supaya penjelasan dapat dibuat. Walaupun kita tahu bahawa di atas sana di peringkat dunia kita ada WHO, tetapi tentu ada beberapa kajian saintifik yang menjadi keperhatian kepada NGO ini kerana ada adverse effect kepada apa yang telah dilakukan. Maka jangan menolak. Jangan menolak adverse effect ini memang berlaku. Dan ini terbukti. Maka ini tidak bererti NGO dan UMNO menolak semua sekali usaha. Betul. Memang. Tetapi sekadar dengarlah suara Exactly. daripada NGO, dengarlah suara daripada rakyat keseluruhannya. Maka kita tidak berhajat untuk menyentuh peribadi mana-mana menteri, mana-mana pegawai kanan, tetapi keperhatian kami ialah dengar, Ya. bincang, lakukan yang terbaik untuk rakyat keseluruhannya, bukan dengan menyanggah dan memberikan arahan-arahan yang bertukar-tukar. Dan kita harap ia tidak menyebabkan bila the silent majority menjadikan rakyat menukar kerajaan. Mereka sayang dengan kerajaan yang ada sekarang ni, tetapi kerajaan harus sayang pada mereka dahulu, barulah rakyat akan sayang balik. Saya berazam untuk sama-sama dengan rakan-rakan kepimpinan daripada UMNO bagi membawa perkara ini secepat mungkin dan mengambil keputusan yang memihak kepada rakyat. Alhamdulillah. Syukur untuk kita bagi satu tepukan. Dan tentunya saya mengelakkan untuk bermain politik dalam hal ini. Ya, betul. Sebab ini bukan isu politik, Betul. ini adalah isu yang terlalu dekat di hati rakyat. Ini soal hidup mati rakyat. Exactly. Ini soal nyawa rakyat. Exactly. Dan sebagai kerajaan yang prihatin pada rakyat, tentunya harus juga prihatin terhadap apa yang disuarakan oleh pemimpin NGO yang datang bertemu dengan saya pada hari ini. Sebagai ahli parlimen yang dipilih, yang mewakili kawasan saya pasti suara pengundi-pengundi saya di kawasan saya, dan saya hampir pasti saya juga ramai kawan-kawan lain yang juga merupakan ahli-ahli parlimen dari pelbagai parti, sama di dalam atau di luar kepompong kerajaan yang ada, yang amat prihatin juga kepada isu-isu rakyat ini. Beri keyakinan kepada kami dan insya-Allah kami akan terus bersama-sama dengan netizen. Alhamdulillah. Bukan saja netizen, tapi dengan pemimpin-pemimpin NGO dari pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai latar belakang. Saya amat menghormati itu. Dengarlah suara rakyat. Suara rakyat adalah suara keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, Terima kasih.